Hari ini Bos Pangko didakwa. Kontrak 3.9 bilion, Bos Pangko mengaku tidak bersalah tipu MOF. Saya kata semalam kita tak tahu dia didakwa bawah seksyen apa. So hari ini kita dah tengok. Pengurus Pangko Robert Tan Hua Chun dihadapkan ke Mahkamah Seksyen atas kesalahan menipu MOF di antara 27 Februari dan 28 Februari 2019 di Putrajaya sehingga dianugerahkan projek kontrak 3.9 bilion. Tan mengaku tidak bersalah setelah pertuduhan di bawah Seksyen 420 Kanun Kesesahan ke atasnya dibacakan. Saya faham pertuduhan, saya tidak salah, kata Taikun itu. Mengikut kertas tuduhan, Tan didakwa menipu Kementerian Keuangan dengan memperdaya jawatan kuasa pembuka tender bahawa terdapat pemilikan saham sekurang-kurangnya 30% Bumiputera dalam syarikat Spenco Sdn Bhd. Dengan ini, kamu secara tidak jujur telah mendorong Kementerian Keuangan untuk menganugerahkan kontrak supply, repair, maintenance and management Malaysia Vehicle Fleet bernilai 3 bilion 3.966 bilion kepada syarikat Spanco, yang mana Kementerian Keuangan tidak akan berbuat begitu sekiranya tidak diberikan sedemikian. Timbalan Pendakwa Raya kemudian berkata kedua-dua pihak bersetuju dengan jumlah jaminan 2 juta ringgit. Tertuduh juga dikehendaki menyerahkan pasport antarabangsa dan diplomatik sekiranya ada. Okey, jadi tuduhan yang dilempar ataupun dikenakan kepada Tan Sri ini adalah tuduhan yang melibatkan penipuan terhadap MOF. Dia masuk tender. Bila dia masuk tender tu, rupanya tender tersebut dia mengatakan bahawa dia ada perdagangan 30% di dalam syarikat tersebut, Bumiputera. Tetapi rupa-rupanya tidak ada. So bila tidak ada Bumiputera, dia di-shortlistedkan. Dan akhirnya pada tahun 2020 diterima sebagai vendor yang ni. Because of that, kerana dia memperdayakan perkara tersebut, maka dia telah ditangkap dan dianggap telah telah menipu MOF, dan itu adalah satu kesalahan di bawah Seksyen 420. Nanti kita tengok detail dia. Okay? So one by one sekarang ini sudah hilang, sudah pergi. Baik. Habis cerita tu. Agong terima menghadap pengasas KK-Mart, ingatkan jangan ada cuba hasut rakyat. Yang di-Pertuan Agong berkenan menerima menghadap pengasas dan pengerusi eksekutif KK-Mart Chai Ki-kan hari ini. Sesi menghadap Istana Negara berlangsung selama 15 minit. Pada sesi menghadap itu, Chai memohon ampun dan maaf kepada Seri Paduka Baginda serta seluruh umat Islam bahawa isu penjualan stokin yang tertera kalimah Allah. Sultan Ibrahim kemudian bertitah menekankan semua pihak termasuk KK-Mart supaya lebih berhati-hati terhadap produk yang dijualnya, khususnya barang import, bagi mengelakkan perkara sedemikian berulang. Semua pihak mesti bertanggungjawab, jangan pisang berbuah 2 kali. Saya harap ini kali terakhir saya perlu menegaskan perkara ini, titah Seri Paduka Baginda. Sekali lagi saya tegaskan, jangan ada pihak mengambil kesempatan ke atas perkara ini, termasuk menghasut rakyat. Saya tidak mahu perkara ini berlarutan. Namun begitu, Akmal Saleh sekali lagi membuat komentar. Akmal, Agong ada larang untuk tak boikot ke? Di sebalik titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya jangan ada pihak mengambil kesempatan ke atas isu stokin, termasuk menghapus rakyat pendirian Ketua Pemuda UMNO Muhammad Ahmad Saleh untuk memboikot KK-Mart, tetap tidak berganjak. Ketika ditanya Malaysia kini, dia akan akur dengan titah baginda dan kepimpinan pusat untuk semua berhenti daripada terus memainkan isu berkenaan. Akmal menyoal, Agong ada larang tidak boikot ke? Mengulas soalan sama ada dia akan mengambil tanggungjawab daripada membesarkan isu itu, Akmal berkali-kali mendesak wartawan untuk menjelaskan apa yang dilakukannya yang boleh menganggap sebagai mengapi-apikan lagi keadaan. Awak jelaskan apa yang saya buat untuk mengapi-apikan, kemudian saya jawab soalan, katanya. Sebelum itu, dalam satu hantaran di Facebook, memberi bayangan kempen boikot akan tetap berterusan di sebalik arahan. Okey, pemimpin perlu membuat surat rakyat tanpa rasa gentar. Rakyat sudah membuat keputusan mereka tanpa sebarang paksaan. Kekal tenang dan terus boikot secara berhemah. Kalau saya jadi wartawan, saya tanya, adakah anda akan bertanggungjawab dengan 3 bom api yang dilemparkan tersebut? That's my question lah kalau saya tanya. Dalam masa yang sama, Zahid arah Pemuda UMNO henti isu stokin kalimah Allah. Majlis Kerja Tertinggi UMNO melalui Presidennya Ahmad Zahid mengarahkan supaya ketua pemudanya berhenti daripada terus memainkan isu stokin tertera kalimah Allah. Bung Mohtar memaklumkan perkara itu, berkata arahan tersebut selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya menghentikan isu berkenaan daripada terus menjadi polemik. Presiden Ahmad sudah minta Akmal menghentikannya dan menjelaskan KK-Mart tidak lagi membuat perancangan mengenai perkara itu. Kita terima hakikat perkara itu perlu dihentikan. Namun begitu tuan-tuan, kadang-kadang it's easy untuk kita nak menunggang isu. It's easy untuk kita nak menunggang isu daripada memberi penjelasan kepada rakyat. Kadang-kadang kita nak membina ni senang, tapi kita nak merosakkan tu mudah. Kan? Kita nak membina ni senang. Kita nak membina ni susah, sukar, difficult. Tapi nak merosakkan satu perkara itu senang, tuan-tuan.
Kita nak bina keharmonian ni senang. Susah. Sukar. Tapi nak rosakkan dia sekelip mata. Sebab itu orang kata Rom itu musnah dalam satu malam kan, kerana terbakar kan. Actually bukan kerana terbakar tu, but because of akhlak orang-orang dia, penduduk-penduduk dia. Itu yang menjadi masalah kan. Itu yang menjadi masalah. Alright. Okay. Habis kat situ. Berkenaan dengan pindaan bersatu ni, segera luluskan pindaan perlembagaan bersatu, langkah terpuji PMX. Ahli Parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abdul Naim mengucapkan tahniah kepada ROS meluluskan pindaan perlembagaan parti itu. Malah menurutnya kelulusan oleh ROS dalam tempoh yang singkat itu membuktikan langkah terpuji kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah kepada Bersatu kerana berjaya mendapat kelulusan ROS dalam waktu yang singkat. Okay. Saya telah membaca perlembagaan ROS yang diperluluskan pindaan oleh ROS bertarikh 1 hari bulan April yang lalu. Now, dalam masa yang sama, dikatakan bahawa Bersatu Tanjung Karang telah digantung. Bersatu Tanjung Karang, bahagian Tanjung Karang telah digantung susulan daripada tindakan ahli parlimennya dan juga mungkin juga ketua bahagiannya yang menyokong PMX pada siri yang lalu. Bersatu Tanjung Karang digantung. Jawatankuasa bahagian Parti Pribumi Tanjung Karang digantung susulan ketua bahagiannya menyatakan sokongan kepada PMX. Ketua Penerangan Serikandi Bersatu Nurul Syazwani Monoh berkata, status pengantungan itu dimaklumkan Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam perkara tersebut. Sehubungan itu katanya jawatankuasa termasuk Ketua Penaja Bersatu dijangka diumumkan dalam waktu yang terdekat. So sebagai ahli parlimen Kota Baru pula, ahli parlimen Gua Musang Muhammad Azizi Abdul Naim. Muhammad Azizi mendedahkan insya-Allah kedudukan saya sebagai ahli parlimen tidak akan terbatal. Abdul Naim berpendirian kedudukan sebagai ahli parlimen tidak terbatal walaupun ROS meluluskan pindaan susulan perlembagaan bersatu. Ini kerana kenyataan menyokong pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim diluluskan dibuat tahun lalu manakala perlembagaan diluluskan Bureau Kuasa 1 April. Bagaimanapun katanya beliau akan merujuk kepada speaker untuk tindakan susulan selain mengadakan perbincangan dengan 5 ahli parlimen daripada Bersatu yang menyokong kerajaan. Saya sudah membaca satu persatu kandungan dalam perlembagaan yang diluluskan oleh ROS buat kuasa pada 1 April ini. Saya tiada kaitan langsung dengan tindakan kita tahun lalu. Dan sebagaimana yang saya sebutkan semalam lah, kalau tengok daripada segi keperluan untuk nak meletak jawatan itu tidak ada. Yang penting sebenarnya geng-geng Bersatu ni jangan letak jawatan itu. Yang penting jangan geng Bersatu ini letak jawatan. Once you letak jawatan akan ada masalah. So macam Mahathir dululah kan, letak jawatan sebagai Perdana Menteri kan. But point is nak kena pastikan bahawa kerajaan sekarang mereka yang menyokong kerajaan sekarang ini jangan meletak jawatan. So kalau dia nak settlekan benda ni macam ni, dia settle kat mahkamah. Itu je. Dia settle kat mahkamah. Ni tuan-tuan, ada yang kata kat saya, dulu kau bengang orang pergi lompat parti dan sebagainya. Tak tuan-tuan, dia bukan isu tu. Bagi saya kalau dia orang tak lompat pun tak ada masalah. Kita dah majoriti dah. Tapi saya nak bagi tahu, saya nak kembalikan paku buah keras. Kan siapa yang cakap tadi? Azmin Ali. Ini parti siapa? Parti Muhyiddin Yassin. Geng-geng yang melompat ni semua ni, dia merasa apa yang dia pernah buat kepada kita. Memanglah tak patutlah kita nak kata dia dah jatuh tak patut kita marah dia. Itu kata kau lah. Kalau kau nak beranggap demikian, silakan. But I am different. For me, I have a personal vendetta against them. Saya ada personal vendetta against them. Alright? Okay. Best. Ni saya kena cepat bateri nak habis ni tuan-tuan. Najib tak arah pengambil alihan Tanjung Energi Saksi. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa 1MDB cadangan 1MDB bagi pemerolehan Tanjung Energi pada harga bidaan 10.6 bilion adalah keputusan pengurusan tertinggi 1MDB setelah konsultasi dengan Goldman Sachs. Bagaimanapun keputusan terakhir perkara itu dibuat oleh lembaga pengarah setelah mendengar taklimat pihak pengurusan.